Saya baru saja disahkan mengidap penyakit hepatitis C. Saya sudah menjalankan beberapa siri ujian darah dan satu sesi ultrasound bagi melihat sejauh mana virus ini telah merosakkan hati saya. Doktor mengatakan saya dijangkiti genotype 1 hepatitis C dan virus itu sudah pun menyebabkan hati saya ini berparut dengan teruk. Tetapi paras virus yang ada di dalam darah saya tidaklah begitu tinggi. Saya tahu hepatitis C ini boleh diubati. Jadi saya kena belajar lebih banyak tentang hepatitis C. Selamat pagi, doktor. Selamat pagi, Zaki. Apa khabar? Oh, doktor, saya banyak berfikir tentang jangkitan hepatitis C saya ini. Saya betul-betul hendak tahu lebih lanjut tentang cara rawatan dan sama ada saya perlu memulakan rawatan tidak lama lagi ataupun tidak. Bagus awak nak tahu lebih lanjut. Masa yang sesuai untuk memulakan rawatan hepatitis C sangat bergantung kepada fibrosis hati ataupun parut yang ada pada hati. Pesakit yang dijangkiti hepatitis C tanpa fibrosis ataupun mereka yang mempunyai fibrosis yang sangat minimum tidak perlu memulakan rawatan yang serta-merta. Mereka yang ada peringkat fibrosis yang tinggi perlu merawatan. Malangnya, pesakit yang sudah mengalami kegagalan hati, iaitu peringkat sirosis di mana hati tidak lagi berfungsi dengan baik, tidak boleh dirawat kerana terdapat risiko yang sangat tinggi yang hati tidak akan bertindak balas dengan baik terhadap rawatan tersebut. Pesakit yang mendapat kanser hati juga perlu mendapat rawatan untuk kanser terlebih dahulu dan mungkin tidak dapat rawatan untuk hepatitis C. Merujuk pada ujian dan saranan terkini, awak perlu memulakan rawatan. Doktor, bolehkah awak terangkan kepada saya rawatan itu sebenarnya macam mana? Boleh, Zaki. Rawatan piawai hepatitis C yang terkini adalah gabungan ubatan yang dipanggil pegylated interferon dan ribavirin. PEG interferon ialah ubat yang menguatkan sistem imun badan untuk tolong hapuskan hepatitis C. Ribavirin pula memperlahankan penggandaan virus supaya badan boleh menghapuskannya dengan lebih mudah. Ribavirin berfungsi dengan lebih baik sekiranya diambil bersama PEG interferon. PEG interferon diberi dalam bentuk suntikan di bawah kulit sekali seminggu. Ribavirin pula datang dalam bentuk kapsul, iaitu sebanyak 2 atau 3 kapsul yang diambil 2 kali sehari bersama makanan. Dan apakah tujuan rawatan ini? Tujuan utama rawatan adalah untuk mencapai 2 perkara. Pertama, menyembuhkan diri daripada hepatitis C dan menghentikan kerosakan pada hati. Seseorang dianggap telah sembuh sekiranya tiada virus hepatitis C yang dikesan dalam darah 6 bulan selepas tamat rawatan. Berapa lamakah rawatan ini? PEG interferon dan ribavirin akan diberikan selama 24 atau 48 minggu, iaitu sama dengan 6 atau 12 bulan. Ini bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, genotype 1, 4, 5 dan 6 hepatitis C lebih sukar untuk dirawat. Oleh sebab itu, pesakit yang dijangkiti dengan genotype ini selalunya memerlukan rawatan selama 48 minggu. Pesakit yang menghidapi kedua-dua hepatitis C dan HIV juga selalu dirawat selama 48 minggu. Walau bagaimanapun, sekiranya pesakit dijangkiti genotype 2 atau 3 yang lebih senang untuk dirawat, mereka mungkin hanya memerlukan 24 minggu rawatan. Sekiranya fibrosis hati mereka tidak begitu teruk dan virus tidak dapat ditemui dalam darah selepas 4 minggu rawatan. Jadi, ini bermaksud saya memang memerlukan 48 minggu rawatan sebab saya ada HIV dan saya ada genotype 1, kan? Ya, Zaki. Dan apakah peluang saya untuk sembuh daripada hepatitis C? Soalan tu sangat penting, Zaki. Jangkitan boleh dikatakan sembuh dalam 30 ke 90% pesakit yang telah memulakan rawatan. Atau kita boleh katakan
3 hingga 9 orang daripada 10 orang boleh disembuhkan. Peluang untuk sembuh bergantung kepada beberapa perkara. Pertamanya, genotype virus hepatitis C awak. Genotype 1, 4, 5 dan 6 tidak bertindak balas atau respon dengan begitu baik terhadap rawatan. Manakala genotype 2 dan 3 pula selalunya akan respon dengan baik. Terdapat juga satu gen biasa yang terdapat di kalangan orang Asia yang akan meningkatkan peluang untuk sembuh. Satu lagi faktor adalah status HIV. Orang yang hidup dengan HIV mempunyai peluang yang lebih rendah untuk sembuh dengan ubat-ubatan tersebut. Peringkat fibrosis hati juga ada bezanya. Pesakit yang ada sirosis kurang baik responsnya berbanding dengan pesakit yang tiada. Selain itu, beban virus hepatitis C penting juga. Sekiranya bilangan virus dalam darah lebih rendah daripada 800,000 salinan per mililiter, peluang untuk respon terhadap rawatan adalah lebih tinggi. Amat penting untuk mengambil rawatan mengikut preskripsi setiap hari dan setiap minggu. Kami sarankan supaya mengelakkan alkohol dan penggunaan dadah semasa rawatan, kerana ini boleh meninggikan risiko kesan-kesan sampingan yang mungkin menghentikan rawatan. Ada tak situasi-situasi di mana rawatan hepatitis C tidak boleh dijalankan? Ya, ada. Yang pertama, ribavirin boleh menyebabkan kecacatan kelahiran yang teruk. Oleh itu, rawatan dengan PEG interferon dan ribavirin tidak boleh diambil oleh wanita yang mengandung, ataupun mereka yang sedang ingin mengandung, ataupun mereka yang tidak boleh menggunakan apa-apa bentuk perancang kehamilan yang boleh dipercayai semasa seluruh tempoh rawatan dan untuk tempoh 6 bulan selepas tamat rawatan. Rawatan hepatitis juga tidak boleh diambil oleh wanita yang sedang menyusu untuk menghalang virus itu berpindah kepada bayi menerusi susu badan. Untuk lelaki, disebabkan ribavirin boleh merosakkan sperma, rawatan hepatitis C tidak boleh dimulakan di kalangan lelaki yang tidak boleh menggunakan apa-apa bentuk perancang kehamilan yang boleh dipercayai semasa tempoh rawatan dan untuk tempoh 6 bulan selepas tamat rawatan. Rawatan juga tidak boleh diambil oleh pesakit-pesakit yang ada punca-punca penyakit hati yang lain, seperti pengambilan alkohol yang berlebihan. Ia juga tidak boleh diambil oleh orang yang mempunyai penyakit psikiatri yang teruk, seperti burung yang teruk ataupun penyakit-penyakit teruk yang lain, contohnya penyakit mata, paru-paru, buah pinggang ataupun jantung. Kemudian, pesakit-pesakit yang mempunyai sel darah merah, sel darah putih ataupun platelet yang rendah dalam badan tidak boleh memulakan rawatan. Kami selalunya akan memeriksa penyakit-penyakit tadi melalui ujian fizikal dan ujian darah seperti yang kami lakukan terhadap kamu. Sukacita saya mengesahkan bahawa awak tidak mempunyai apa-apa keadaan yang menghalang awak untuk memulakan rawatan. Satu lagi perkara penting untuk orang yang dijangkiti kedua-dua HIV dan hepatitis C seperti awak adalah sebelum memulakan rawatan hepatitis C, pesakit perlu mempunyai kiraan CD4 melebihi 200 sel per mikroliter dan lebih baik kalau virus HIV telah pun dikawal dengan terapi antiretroviral. Oh, terima kasih doktor kerana memberitahu saya perkara ini. Bolehkah doktor terangkan juga kesan-kesan sampingan rawatan hepatitis C? Bagus kerana awak bertanya. Amat penting untuk mengetahui kesan-kesan sampingan yang mungkin muncul. Kebanyakan pesakit biasanya mengalami sekurang-kurangnya satu kesan sampingan. Kebanyakan kesan sampingan tidak teruk dan akan berkurangan mengikut masa. Kesan-kesan sampingan yang paling biasa termasuklah simptom demam selsema, contohnya demam panas, gigil-gigil, rasa sakit otot dan juga sakit kepala. Rasa letih, reaksi kulit pada tempat suntikan PEG interferon seperti kemerahan, bengkak dan gatal-gatal, kulit yang kering dan gatal-gatal di seluruh badan, masalah-masalah emosi seperti cepat marah dan kurang mood, kesukaran tidur, perubahan selera makan seperti loya, kurang selera makan,
dan perubahan rasa lidah, muntah-muntah, susut berat badan, masalah thyroid dan juga anemia ataupun sel darah putih yang rendah. Walau bagaimanapun, kesan-kesan sampingan yang serius yang juga boleh berlaku termasuk isu kesihatan mental seperti kemurungan, gelisah dan niat untuk membunuh diri, anemia yang teruk, penurunan jumlah sel putih yang teruk yang akan meninggikan risiko jangkitan-jangkitan lain, penurunan jumlah platelet yang teruk yang akan meninggikan risiko pendarahan, dan masalah jantung. Terdapat beberapa faktor yang kita patut lakukan bersama-sama untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut dan untuk membantu awak menghadapinya. Jururawat akan membincangkan perkara ini dengan lebih lanjut sekiranya awak sudah bersedia untuk memulakan rawatan. Semua ini sangat membantu, doktor. Terima kasih. Jadi sekiranya saya sudah bersedia, saya boleh memulakan rawatan? Ya Zaki, awak layak untuk rawatan. Tetapi, ambillah masa untuk memutuskan sama ada sekarang ni masa yang sesuai untuk memulakan rawatan ataupun sebaliknya. Awak juga boleh berbincang dengan keluarga dan juga kawan-kawan awak. Okey, terima kasih banyak-banyak, doktor. Selamat pagi Zaki. Saya gembira awak dah buat keputusan untuk dapatkan rawatan jangkitan hepatitis C. Kami akan cuba untuk tolong awak sepanjang tempoh rawatan. Doktor dah beritahu tentang faktor-faktor yang boleh mempengaruhi peluang awak untuk hapuskan jangkitan hepatitis C. Tapi ada satu lagi faktor penting, iaitu sejauh mana awak boleh ikut rawatan hepatitis C ni. Sama juga macam rawatan HIV, adalah sangat penting untuk awak mengikuti rawatan hepatitis C seperti yang disarankan oleh doktor. Awak boleh tingkatkan lagi peluang awak untuk sembuh kalau awak tak lupa ambil suntikan PEG interferon atau dos ribavirin, awak selalu ambil ubat tepat pada waktunya, awak ambil ribavirin bersama dengan makanan dan kalau awak simpan ubat-ubat awak seperti yang dicadangkan oleh staf klinik. PEG interferon perlu disimpan dalam peti ais. Ada beberapa cara yang boleh menolong awak ingat untuk ambil ubat tepat pada masanya. Contohnya, untuk suntikan PEG interferon mingguan awak kena pilih hari dan masa yang sesuai untuk awak. Saya akan beri awak kad rekod berkalender untuk tolong awak kemaskini suntikan PEG interferon awak. Awak juga boleh setkan alarm pada telefon atau jam loceng awak sebagai peringatan untuk ambil suntikan mingguan dan kapsul ribavirin 2 kali sehari tepat pada waktunya. Awak mungkin dah buat macam ni untuk ubat-ubat HIV awak. Kalau boleh, mintalah ahli keluarga ataupun kawan untuk ingatkan awak mengambil suntikan dan ribavirin. Terima kasih. Tips ini sangat berguna. Macam mana pula kalau saya terlupa untuk mengambil ubat hepatitis C saya? Ataupun kalau saya muntah selepas makan ribavirin? Kalau awak tertinggal 1 dos PEG interferon, awak perlu dapatkan suntikan yang tertinggal tu secepat mungkin pada hari yang sama ataupun pada hari keesokannya. Kalau terjadi perkara tu, jangan ubah jadual PEG interferon awak yang biasa. Awak ambil suntikan yang seterusnya dan kemudian ikut jadual yang sama. Walau bagaimanapun, kalau awak tertinggal 1 dos tu selama berhari-hari, cuba tanyakan pada klinik apa yang perlu dilakukan. Jangan gandakan dos seterusnya atau ambil lebih daripada 1 dos tanpa berbincang dengan doktor terlebih dahulu. Kalau awak tertinggal 1 dos ribavirin, awak perlu ambil dos yang tertinggal tu secepat yang mungkin. Tetapi sekiranya sudah lebih 6 jam berlalu, sila ambil dos ribavirin yang seterusnya mengikut jadual biasa dan jangan gandakan dos tu. Kalau awak muntah dalam tempoh 60 minit selepas ambil ribavirin, anda perlu ambil satu lagi dos secepat mungkin. Kalau awak muntah buat kali kedua, jangan ambil dos tambahan dan sila hubungi klinik. Doktor ada beritahu yang mungkin terdapat kesan sampingan daripada rawatan ini. Ada cara tak untuk saya halang perkara ini daripada berlaku dan cara untuk kurangkannya? Itu adalah soalan yang penting, Zaki.
memang terdapat beberapa cara untuk kurangkan kesan sampingan. Cara ini bukan sahaja boleh buatkan awak lebih sihat, tapi ia juga boleh tinggikan peluang anda untuk tamatkan rawatan ini dan sembuh daripada hepatitis C. Sila rekodkan kesan-kesan sampingan yang awak alami supaya awak boleh laporkan dengan tepat kepada doktor semasa awak berjumpa dengannya. Selalunya, pesakit mahu kurangkan dos ataupun hentikan rawatan apabila mereka mendapat kesan-kesan sampingan itu. Tetapi kebanyakan kesan-kesan sampingan boleh diuruskan secara efektif sebelum ia menjadi lebih teruk lagi. Kesan sampingan PEG interferon yang paling biasa selalunya berlaku dalam tempoh 24 hingga 48 jam selepas suntikan. Jadi, kalau boleh, pilihlah hari dan waktu untuk suntikan awak supaya ia tidak akan menjejaskan aktiviti harian awak. Kalau awak mengalami simptom-simptom demam sesama seperti demam, gigil-gigil atau sakit otot selepas suntikan pertama, awak boleh ambil paracetamol sebelum suntikan awak pada lain kali dan sekali lagi setiap 6 hingga 8 jam selepas suntikan itu kalau perlu. Setiap kali awak menyuntik PEG interferon, ubah lokasi suntikan pada badan awak dan awak kena ingat yang awak tidak boleh suntik pada kawasan yang gatal-gatal dan merah. Untuk orang yang pernah mengalami kemurungan di masa lampau, adalah penting untuk beritahu pada doktor. Awak mungkin perlu mengambil ubat anti kemurungan sebelum mula mengambil PEG interferon. Untuk sesetengah kesan sampingan, doktor anda mungkin akan kurangkan dos atau mungkin akan hentikan salah satu ataupun kedua-dua ubat awak. Tapi awak tak boleh ubah dos awak atau hentikan rawatan awak dengan sendiri tanpa nasihat doktor. Awak juga perlu tahu bahawa ada sesetengah pesakit yang tidak boleh bertoleransi dengan kesan-kesan sampingan rawatan hepatitis C dan mungkin terpaksa hentikan ubat-ubat mereka. Sila hubungi kami dengan segera ataupun pergi ke unit kecemasan yang terdekat sekiranya awak mengalami apa-apa simptom seperti sesak nafas, sakit dada, warna air kencing yang pekat, kekeliruan, bengkak di buku lali atau perut, penurunan berat badan yang mendadak atau sekiranya awak ada terdetik di hati nak cederakan diri sendiri atau orang lain. Terima kasih. Saya hargai penjelasan awak kepada saya. Ada tak masalah-masalah lain yang boleh saya hadapi ketika mengambil rawatan hepatitis C dan ubat-ubatan lain? Itu adalah soalan yang sangat bagus, Zaki. Mula-mula, mari kita bincang dulu pasal ubat-ubat antiretroviral untuk HIV. Ada beberapa ubat antiretroviral yang tidak seharusnya diambil bersama-sama dengan ubat hepatitis C dan sepatutnya dielakkan sebaik mungkin. Didanosin juga dikenali sebagai DDI, dilarang sama sekali untuk diambil bersama-sama dengan PEG interferon dan ribavirin kerana risiko kesan sampingan yang teruk adalah sangat tinggi. Stavudin juga dikenali sebagai D40 dan zidovudin juga dikenali sebagai AZT perlu dielakkan sebaik mungkin kerana risiko untuk mengalami kesan sampingan juga tinggi. Saya dapat tahu yang awak sedang mengambil tenofovir. Tenofovir dan abacavir secara umumnya adalah selamat diambil dengan rawatan hepatitis C awak. Untuk orang yang mengambil methadone, ini tidak ada kena-mengena sangat dengan rawatan hepatitis C. Orang yang sedang mengambil methadone perlu memberitahu kepada doktor kalau mereka rasakan kesan methadone itu tak sama selepas mereka memulakan rawatan hepatitis C. Terdapat ubat-ubat lain yang boleh mengganggu rawatan hepatitis C awak. Oleh itu, awak harus bertanyakan kepada doktor awak tentang mana-mana ubat baru yang awak mahu ambil untuk pastikan yang ubat-ubat baru ini tidak akan berinteraksi dengan PEG interferon dan ribavirin. Ini termasuklah herba dan rawatan tradisional yang lain. Apakah jenis follow-up yang saya perlukan semasa rawatan hepatitis C saya? Di permulaan rawatan awak perlu datang ke klinik setiap minggu untuk suntikan PEG interferon awak, supaya kami boleh tunjukkan kepada awak macam mana nak sediakan ubat itu dan macam mana nak menyuntiknya. Tetapi sebaik saja awak sudah selesa dengan proses itu, awak boleh bawa PEG interferon balik rumah dan suntik sendiri ubat itu. Awak akan dijadualkan untuk datang ke klinik secara kerap untuk ujian fizikal dan ujian makmal untuk lihat macam mana badan awak respon terhadap rawatan itu.
anda akan diminta untuk datang pada minggu kedua dan keempat dan setiap 4 minggu dan kemudian setiap 6 hingga 8 minggu sehingga rawatan awak lengkap. Bermula minggu keempat, doktor awak akan memeriksa beban virus hepatitis C untuk lihat sama ada rawatan itu dapat mengawal jangkitan awak ataupun tidak. Kalau rawatan didapati tidak berjalan, doktor mungkin akan menghentikan rawatan awak. Tetapi kalau ujian beban virus awak okey, awak akan teruskan rawatan seperti yang dirancang. 6 bulan selepas awak tamatkan rawatan, doktor akan melakukan satu lagi ujian beban virus hepatitis C untuk melihat sama ada anda telah sembuh daripada jangkitan hepatitis C awak ataupun tidak. Adalah penting untuk awak datang ke klinik untuk semua temujanji awak dan awak boleh hubungi kami dengan soalan-soalan ataupun awak boleh datang walaupun awak tiada temujanji. Dan satu lagi perkara, walaupun kami akan membantu sedaya upaya kami untuk tolong awak sepanjang tempoh rawatan, awak juga perlu dapatkan sokongan daripada ahli keluarga ataupun kawan-kawan sepanjang tempoh rawatan. Terima kasih banyak-banyak untuk pertolongan awak. Saya sekarang sudah faham apa maknanya untuk memulakan rawatan hepatitis C saya. Saya sudah bersedia untuk memulakannya.